Baik, untuk mengelas arahan terbaru bekerja dari rumah ini bersama di talian menerusi Skype ketika ini adalah Ketua Ekonomi Pusat Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari. Prof, arahan bekerja dari rumah ini perlu dilakukan dalam usaha kita untuk mengurangkan pergerakan dan mengawal COVID-19. Tapi dalam masa sama, ia juga akan memberikan kesan terhadap ekonomi dan juga produktiviti memandangkan hanya tempoh masa tertentu iaitu 4 jam saja yang dibenarkan. Bagaimana ini dapat boleh menjejaskan pekerja terutama mereka yang dibayar gaji mengikut jam? Baik, Hakim. Keadaan ini saya nampak dia akan memberi implikasi kepada produktiviti firma dan juga pekerja itu sendiri. Yang mana produktiviti ini akan akhirnya akan diterjemahkan kepada pendapatan ataupun gaji yang mereka akan perolehi. Akan ada firma ataupun perniagaan yang tidak sangat terkesan disebabkan oleh nama PKPB ini, ya, terutamanya bagi mereka yang menjalankan perniagaan berbentuk pemasaran. Mereka boleh bekerja di rumah dengan teknologi digital yang ada sekarang ini. Bagi setengah dan juga kebanyakannya jenis pekerjaan dan juga jenis perniagaannya mereka akan terkesan, ya. Walau kerana bekerja di rumah bukan lagi satu norma baru di Malaysia, kita masih lagi cuba untuk beradaptasi kepada keadaan norma baru ini. Dan juga kita kena ingat bahawa rumah yang kita ada sekarang ni kebanyakan di rumah adalah rumah lah. Kerja adalah bekerja. Maksudnya tidak seperti negara maju, setengah negara maju yang mana mereka pembinaan rumah dari awal sendiri pun dah mengambil kira keadaan yang mana mereka boleh kerja di rumah. Tapi di rumah ada titik kekangan yang saya rasa agak sukar itu berlaku. Dan dalam jangka masa pendek, kalau kita harap dalam seminggu 2 minggu ini akan ada kesan kepada produktiviti dan juga gaji, terutamanya mereka yang dia gaji berdasarkan jam ataupun hari. Tetapi kita harap ia tidak berpanjangan. Jika 2 minggu kita mampu hadapi keadaan ini, saya ingat bergerak ke hadapan apa yang kita kekurangan pada 2 minggu ini dan juga kehilangan pada 2 minggu ini dari gaji, kita dapat pampasan ataupun dapat balik kita cover lah untuk masa akan datang. Prof, adakah melihat kepada mungkin perkiraan Prof, adakah saranan atau arahan bekerja dari rumah ini akan menjejaskan unjuran pertumbuhan ekonomi yang kita jangkakan sebelum ini? Dia bergantung kepada berapa lama PKPB ini dan juga arahan bekerja dari rumah ini. Jika pada pandangan saya, jika ia hanya mengambil masa tempoh kurang dari 2 minggu ataupun maksimum 2 minggu, saya rasa kesannya minimal. Tapi jika ia mengambil masa tempoh melebihi 2 minggu, kesannya akan ada signifikannya kat situ. Mungkin akan mempengaruhi unjuran pertumbuhan ekonomi kita untuk tahun 2020 dan juga akan memberi sedikit sebanyak kesan kepada pemulihan ekonomi itu sendiri. Prof, dalam kita bercakap mengenai menghadkan jumlah individu di tempat kerja ini, bagaimana perusahaan ataupun premis-premis sektor ekonomi ini boleh mengoptimumkan produktiviti mereka walaupun bekerja pada jumlah yang minimum? Kita harus realistik, ya. Dalam jangka masa seminggu 2 minggu ni, saya kira firma premis akan sedikit menghadapi masalah untuk mengekalkan produktiviti ataupun output atau jualan perniagaan itu seperti mana sebelum PKPB ini. Kita kena realistik dan kita kena terima bahawa produktiviti akan berkurangan kerana kita perlu ingat bahawa pekerja itu produktivitinya bergantung juga kepada peralatan dan juga infrastruktur yang terdapat di tempat kerja.
jika mereka bekerja dari rumah dengan kelengkapan dan juga infrastruktur yang mungkin tidak sesuai ataupun ada kekangannya, ya, saya kira ini akan mempengaruhi produktiviti itu sendiri. Jadi seperti yang tadi kita ada awal tadi, kita belum beradaptasi sepenuhnya norma baru ini. Kebanyakannya kita, termasuk saya, rumah adalah rumah, tempat kerja adalah tempat kerja. Begitu. Mungkin selepas ini pihak industri boleh mengeluarkan pelaburan untuk membuatkan bekerja dari rumah itu lebih sesuai di masa hadapan. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Ketua Ekonomi Pusat Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, di atas perkongsian itu tadi.